Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam bahagia pada player-player yang berkesempatan melayari sesi ini. Saudara Hafiz Wan Basirun, apa khabar Hafiz? Elok gambar anak ke cucu Hafiz? Sebenarnya kalau yang saya dengar tu sila like ya. Saya lain tak ada apa yang saya perlukan bersedarat lah, like dan juga share. Ya, Saudara Hafiz, Saudara Nazman, Saudara Iftika Ahmad, Sakidah Saleh, Syabuddin Salim. Syabuddin Salim biasanya baca buku yang mana satu dari Syabuddin. Dan Saudara cek mana pecah buku mana. Tapi yang sedapnya itulah buku dari penjara tu yang cukup menyayat hati ya. Saudara Rusinin Kurungot, apa khabar orang Sabah? Nampaknya tidak begitu menyenangkan. Tengku Osman, Mazuki, Hamidah Maksum, apa khabar? Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar? Lain Clear Newcastle, Syed Brode, Razmi, Rasuna, Edeksi, Salam Perjuangan, Rosna Abdul Rahman, orang Perak, siapa ni orang Perak? Waalaikumsalam. Saudara Anwar Muhammad, apa khabar Saudara Anwar? Teruskan berjuang. Di Keroh, apa khabar orang Keroh? Roslan Mak Yatim, Hafiz Wan Basirun, Azam Cik, apa khabar Azam? Nazman Man, Ibrahim Cik Muda, Nur Hisham Muhammad, Kemizi Akasah. Saya cuba untuk menunggu teman-teman yang lain hadir kerana ada beberapa perkara yang agak menarik malam ini. Saudara Rubidin, apa khabar Rubi? Saudara Morgana G, Wak Sukimin, Syarul Shah, Ediksi Diksi, Voice Clear, terima kasih. Rosia Aroy, Syarimat, Assalamualaikum Datuk dari Parit ya. Alhamdulillah orang Parit. Yo, Tun Amira, Azminuddin, Mak Nur, dan pada teman-teman yang lain. Kalau tak sempat saya baca nama satu persatu, saya akan tangani selepas siri ini. Saudara Mokhtar, apa khabar? Saudara Ecik, Rosli Lendu, orang Melaka, orang Lendu, Wan Safi, Azmi, Hazim Osman, Nilawati Bakar dan Khair Osman. Okey, saya harus melaporkan. Rasanya laporan saya lebih baik daripada laporan Perdana Menteri semalam. Ya. Laporan COVID untuk 1 November 2020. Hari ini sebenarnya bukanlah hari yang baik kerana tiba-tiba saja COVID melanda balik negara kita. Ini pusingan yang ketiga. Ini nampaknya peningkatannya dia turun sekejap dan naik balik. Ya, lingkungan kali ini, the curve dia tu, lingkungannya begitu mendebarkan. Kerana hari ini kes baru sejumlah 957 kes yang melibatkan warga bangsa kita dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah terkumpul untuk negara kita sejak coronavirus ini menjengah kita. Jumlah terkumpul adalah 32,505 orang. Ramai tu. Dan hari ini Sabah meningkat. Semalam ingatkan dah lega dah Sabah tu. Terima kasih Azwan Ali ya, Gombak Clear. Semalam kita ingat ada kelegaan, Saudara Fuan, ada cerita panas insya-Allah. Cerita petang tadi. Insya-Allah sabar. Di Sabah hari ini 644. Semalam dia turun 500, hari ini naik melonjak begitu. Menjadikan jumlah terkumpul warga Sabah yang dijangkiti oleh COVID-19 adalah 15,692. Di Labuan tambahan 18. Di Sarawak juga bertambah 11. Cuma di Kedah agak melegakan kita, hari ini hanya satu saja, dia berkurangan. Dengan jumlah terkumpul sejumlah 2,125. Penang pula, aduhai cik, hampa duk pergi mana ni? Naik sampai 23 kes, menjadikan jumlahnya 1,017. Di Perak, Alhamdulillah dia sudah mula merusut, menurun. Cuma tinggal 5 kes. Selangor, ini memang agak-agak mendebarkan sebab saya tinggal di Selangor. Anak-anak saya ada di Selangor, keluarga saya ramai di Selangor. Hari ini Selangor bertambah sejumlah 225 kes. Menjadikan 4,925 orang telah dijangkiti wabak virus corona. Kalau nak lega pun cuma lega di Kuala Lumpur 4 kes dan di Putrajaya 1 kes. Negeri Sembilan Alhamdulillah dia turun kepada 8 kes. Di Melaka tiba-tiba Rosli, macam mana ni? Jangan dilendu salah ya, saudara Rosli lendu ya. Di Melaka ada 1 kes. Di Johor
tinggal satu kes lagi. Kita berdoa supaya adalah kosong sifar ni. 1212 ni ya. Di Pahang alhamdulillah sifar kosong. Di Terengganu pula, aduh, gapo demo cloud. Naik sampai 15 kes hari ni. Perlis masih lagi menjuarai. Kita bersyukur pada Allah SWT. Kita harus menghormati orang Perlis. Datuk, sekarang ni ramai orang sudah mula tak percaya lagi pada laporan COVID ni. Berpencerahan sikit. Ya, saya beri pencerahan ini sebab saya melihat laporan ini. Macam di Perlis tak ada kes. Dan kita harus berterima kasih Saudara Hanifah Saidin. Di Perlis dah masuk minggu keempat, dah sebulan lebih. Dan kita harus menghormati warga Perlis. Mereka berjaya mengawal virus corona. Saudara Mak Syukri. Di Kelantan juga sudah kosong. Jadi 3 negeri sifar. Dan kita mengharapkan negeri lain. Cuma yang di Sabah itu yang agak memusingkan. Dan tadi pun Menteri Pertahanan Datuk Ismail Sabri telah mengumumkan bahawa lockdown sudah dilakukan di beberapa di kawasan. Sebenarnya sepatutnya sudah sampai di Sabah. Dia dah lockdown lebih awal dah. Bukannya perintah darurat. Bagaimana negara Britain, United Kingdom, Perdana Menteri dia Boris Johnson dia buat pengumuman bermulai hari ini sehinggalah dalam tempoh 4 minggu ya, sampai bulan sampai Christmas lah. England di seluruh United Kingdom ditutup, lockdown, total lockdown in whole of England sebab wabak itu meningkat di sana. Tapi Amerika tak ada lockdown sebab dia besok dia ada pilihan raya. Jadi dalam keadaan begitu selama 4 minggu di England lockdown, artinya kita sepatutnya di Sabah adalah lockdownnya. Itu saja. Dan yang lain itu tak adalah. Semalam tu Perdana Menteri mengumumkan virus corona sebagainya. Saya kata lebih baik Ismail Sabri yang buat pengumuman. Tak ada apa-apa pun yang special ya, menghabiskan masa kita je tunggu depan kan ada pengumuman tentang EPF dan sebagainya. Okey ya. Seperti biasa, saya harus memetik mana-mana kenyataan atau kata-kata ataupun hadis dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Katanya, orang banyak biasanya bertanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tapi saya bertanyakan kepada baginda tentang keburukan. Itu bahaya, kerana takut akan ditimpa oleh bahayanya. Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu dalam masa jahiliah dan keburukan, lalu didatangkan Allah kepada kami kebaikan. Adakah sesudah kebaikan ini akan terjadi keburukan? Dia bertanya pada Rasulullah. Jadi Rasulullah jawab, ya. Dan saya bertanya lagi, katanya, adakah satu keburukan itu ada kebaikan? Juga Rasulullah menjawab, ya, tapi ada yang merosakkannya. Dan saya bertanya, apakah perosak itu? Jawab baginda Rasulullah SAW, sekumpulan orang yang memimpin bukan menurut jalan yang benar. Yang merosakkan adalah seseorang yang menjadi pemimpin tapi mereka tidak memimpin untuk membawa jalan kebenaran. Sebahagian tindakan mereka ada yang kau pandang baik dan ada yang tak baik. Saya bertanya, apakah kesudahan kebaikan itu terjadi lagi keburukan? Ya, orang yang memanggil di pintu neraka. Siapa yang memperkenankan panggilannya, mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sabda junjungan Rasulullah SAW, merupakan hadis sahih. Itu menceritakan tentang kepemimpin. Setengah pemimpin kalau tak betul, mereka akan membawa kita ke dalam kemusnahan, kehancuran. Ya, Saudara Azmi Zulkafli, waalaikumsalam. Saudara Zainuddin Din, assalamualaikum. Apa khabar Din? Sihat ya? Cuma saya menerima kiriman sahabat saya lah. Sahabat saya ni dia pakai nama Pejuang Tinta. Dia tanya daripada dia tak tanya pada saya, dia kata kalau tu nak siarkan boleh siarkan. Dia kata apakah benar selama ini kita warga Melayu mendapat ke status Bumiputera ni ada keistimewaannya? Bil TNB, bil air, bil telefon, ada ke keistimewaan untuk kita? Pinjaman perumahan, ada ke keistimewaannya? Pinjaman kereta atau pembelian kereta, ada ke keistimewaannya? Beli beras, beli barangan keperluan dan lainnya, isi petrol dalam kereta. Apa sebenarnya status Bumiputera yang disuarakan selama ini? Dia bertanya. Jadi saya nak jawab apa? Saya kata nantilah. Selepas selesai ada masalah besar yang kita hadapi, kerana besok Parlimen akan bersidang. Jadi saya kata pada dia, pada Pejuang Tinta, saya kata sabar Zee, insya-Allah dalam waktu terdekat kita akan mengulas tentang hak keistimewaan warga bangsa Melayu Bumiputera. Ya, Saudara Raja Kamal, Raja Bazan, apa khabar?
Mazuki Mahashim, Matren Abdul Mus Ahmad. Saudara, besok Parlimen akan bersidang. Dan sebenarnya besok tu ada dua usul kepercayaan. Usul kepercayaan, mana percayalah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dibawa oleh Datuk Syahidan Kasim sebagai pengurusi backbencher. Beliau merupakan ahli Parlimen Arau, dan Dr. Zawawi, anggota PAS dari Pasir Mas. Samping itu terdapat sejumlah 25 usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Jadi dalam pada itu pula timbul pula satu usul lagi yang dilaporkan. Betul ke PM Sabar Saudara Mazli Hashim, saya akan jelas satu persatu ya. Ada usul daripada MP Simpang Renggam, iaitu Datuk Dr. Mazli. Dia mahu semua perbahasan besok tu dihentikan dulu, dia kata. Ia satu usul supaya Dewan Rakyat akan datang menangguhkan terlebih dahulu urusan kerajaan, buat sementara untuk memberi laluan kepada usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri didengar dan diputuskan. Jadi ahli Parlimen Simpang Renggam itu, Dr. Mazli, kata usul itu penting bagi memastikan keabsahan, sokongan ataupun legitimasi Tan Sri Muhyiddin, sekaligus menentukan kestabilan politik negara. Katanya, saya sebagai ahli Parlimen menghantar satu usul di bawah peraturan 90 dalam kurungan 2 peraturan Parlimen untuk menggantung sementara kuat kuasa peraturan 15 dalam kurungan 1. Saya tak ada buku biru tu. Itu hari ada kat rumah saya buku biru, tak kat mana, entah dia orang letak, saya pun tak tahu. Itu buku biru sebagai untuk ahli Parlimen. Saya cuba cari dalam stok, tak ada. Mana? Dia ada satu buku khas, iaitu peraturan mesyuarat. Saya akan berusaha mencarinya supaya dalam pencerahan akan datang saya boleh jelaskan apa maksud perkara 90 dalam kurungan 2 dengan perkara 15 dalam kurungan 1. Tapi bagi saya, tak silap saya, tentulah yang menentukan tentang usul-usul yang nak dibawa ke Parlimen mestilah memenuhi 3 syarat, iaitu kepentingan awam, perlu disegerakan, dan perkara itu tertentu. Jadi 3 perkara itu mesti memuaskan hati speaker, maka barulah boleh dibawa usul itu untuk dibincangkan dalam Dewan. Bagaimanapun, usul kerajaan adalah mestilah didahulukan sebelum usul persendirian dikemukakan. Saudara Awi Syed, Assalamualaikum Datuk, harap sihat selalu insyaAllah. Nur Syamsiah, sidang Parlimen besok, Yidin pakai pampers ke? Saya ingat bukan Yidin saja, Azmin satu begitu. Jadi berarti melalui usul itu dia meminta Dewan Rakyat membuat keputusan supaya urusan kerajaan ditangguhkan, sementara usul tidak percaya yang dibawa oleh Yang Berhormat Langkawi yang masih lagi tersimpan di peringkat bawah dibaca. Usul undi tak percaya terhadap Bapa Muhyiddin pertama kali kemuka oleh Dr. Mahathir pada persidangan Dewan Rakyat Mei lalu. Selepas dah diterima, usul itu sebenarnya telah diterima oleh speaker yang lalu, Tan Sri Muhammad Arif Mak Yusof. Jadi sepatutnya usul itu hendaklah dibintangkan tapi tidak dibawa. Begitu juga pada 14 Oktober. Sebab bukan 14, rasa 25 Oktober rasanya. Ahli Parlimen Gua Musang, Tan Sri Tengku Razali Hamzah ada menggesa, 14, menggesa usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri diberi keutamaan untuk dibahaskan. Jadi tekanan usul undi tak percaya daripada Poli ini sepatutnya berhak dikemukakan usul, kata Anwar. Datuk Seri Anwar pun bersetuju undi tidak percaya perlu jadi agenda utama demokrasi. Jadi pengurusi Jemaah Perasaan UMNO Yang Berhormat Tengku Razali berpandangan usul tersebut penting dalam menentukan bahawa Perdana Menteri mendapat kepercayaan Dewan Rakyat selaras dengan perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Jadi ini maksud yang ahli-ahli Parlimen yang selama 25 orang, termasuk Yang Berhormat Tengku Razali, termasuk Dr. Mahathir Mohamad, termasuk juga Dr. Mazli, yang menuntut supaya dia ada dibincangkan, dibahaskan, atau dibuat pengundian apakah keabsahan, sejauh mana legitimate-nya Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri mendapat sokongan di kalangan ahli Dewan. Itu soal perlembagaan. Tetapi mereka masih lagi bergalih sana, bergalih sini. Ada pula berlindung kononnya titah tuanku. Sebenarnya istana cuma mahu persoalan bajet. Istana cuma mahu bajet diluluskan, bukan soal kursi Perdana Menteri. Jadi soal bajet ni boleh diluluskan, tak ada masalah. Cuma legitimasi Perdana Menteri itu perlu diluluskan. Menjadi keadaan lebih menarik lagi besok
apabila bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak telah dilantik sebagai pengerusi Kelab Penyokong Ahli Parlimen Barisan Nasional. Cuma saya hairannya kenapa perlu Tan Sri Anwar Musa mengeluarkan kenyataan. Ini kenyataannya mengelirukan rakyat. Kita tahu bahawa bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak dilantik sebagai pengerusi Kelab Penyokong Ahli Parlimen Barisan Nasional. Bukan Kelab Ahli Parlimen bukan kelab ini Kerajaan Perikatan Nasional, itu kekal lah kepada Datuk Seri Syahidah Kasim. Jadi bagi saya ini Tan Sri Anwar Musa ni nak mendahului, nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat. Diam sudahlah. Memang Datuk Seri Najib adalah pengerusi, dilantik sebagai pengerusi Kelab Penyokong Ahli Parlimen Barisan Nasional. Jadi apa bezanya dengan bukan Kelab Ahli Parlimen Barisan Nasional? Jadi sedangkan semua ini cuma kadang-kadang nak memperlecehkan. Bagi saya kadang-kadang ini tak sepatutnya berlaku. Untuk apa nak beri keterangan pada rakyat? Rakyat dah tahu bahawa dalam mesyuarat antara ahli Parlimen Barisan Nasional tempoh hari minggu lepas telah pun dicadangkan Datuk Seri Najib sebagai pengurusinya. Datuk Seri Syahidah Kasim kekal sebagai pengurusi backbencher Kerajaan Perikatan Nasional. Yang ini Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional. Jadi kenapa nak bawa penjelasan begitu, begini dan sebagainya? Saya tak nampak lagi Tan Sri Anwar Musa ni kadang-kadang ni kadang nak menceduk. Ada kesempatan nak ceduk, nak tunjuk akulah juara, akulah faham segalanya. Jadi rakyat ni dangkal sangat. Arifin Osman, salam Datuk. Apa yang takut sangat tentang usul tak percaya kalau kerajaan yakin ada majoriti, kecuali memang tak ada? Memang begitu. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Arifin. Datuk Arifin ya. Memang sebenarnya sekarang ni saya dah kata 3 minggu lepas, Tan Sri Muhyiddin tidur malamnya tak lena memikirkan hari besok yang belum pasti. Tapi dia ada juak macam Anwar Musa yang akan menjadi sebagai pacifier, yang akan menjadi sebagai pembenteng kepada dia. Bukannya apa ini Azmin Ali dah cerita lah, Hamzah Zainuddin dah cerita lah, itu puas sana. Yang hairannya jadi Tan Sri Anwar Musa sengaja buat. Betul, saya setuju dengan saudara alias Abdul Latif. Tan Sri Anwar Musa saja nak buat ribut. Sekarang ni berterabur. Saya pun tak tahu apa niat dia buat begitu. Nak tunjuk dia pandai sangat. Konon-kononnya aku tahu sangat. Orang ramai pun tahu lah. Sedangkan kos hidup tinggi, Datuk. Memang mana ada prima nak ambil tahu. Ini yang saya marah ni sebenarnya. Anwar Musa ni lebih sudu dia kuah. Bukan dari sudu dia kuah, dia lebih sudu dia mangkuk. Now, saya nak masuk bab ni. Bab ini adalah bab sesi minta nyawa. Sesi minta nyawa hayat politik. Kerana kabarnya pagi tadi dalam pukul 12 tengah hari tadi, Tan Sri Muhyiddin telah berjumpa dengan pimpinan daripada UMNO. Kena diikuti belah petang, lebih kurang pukul 3 petang. Thank you, gambar tak clear. Tak tahulah saya kenapa distract saya mengucapkan siang keketi Anwar Musa harus dipecat dari UMNO. Tu jalan terbaik. Sepatutnya begitulah. Kami rakyat sayang bosku. Anwar Musa tunggu kau. Datuk setuju tak disebabkan ada orang macam Anwar Musa dan Tok Pa menyebabkan UMNO gagal merampas Kelantan? Saya amat bersetuju. Mahdi Anwar Musa wajib dipecat dari UMNO. Tak, bagi saya soalnya dia melampaui, mendahului segala-galanya. Nak tunjuk dia juara, dia faham, dia hebat, dialah segala-galanya. Jadi itu keadaannya. So sedangkan tadi sesi minta nyawa jam 12 tengah hari tadi, ada Tan Sri Muhyiddin pergi bertemu di Hotel Hilton Kuala Lumpur dekat dengan KL Central, bersebelahan dengan Lee Meridian. Sekarang ni KL Hilton tempat Tan Sri Muhyiddin, Lee Meridian tempat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelah menyebelah aja hotel tu. Saya minum dulu. Dan dengan betul TJ, PM Muhyiddin seorang yang tidak ada sifat malu dan tiada maruah, masih lagi nak mengekalkan jawatan. Betul. Saya tidak menafikan soal itu. Sebab kabarnya tadi dalam pertemuan tadi pukul 12 betul sampai pukul 3 petang. Kemudian berlanjutan sampai pukul 5 petang.
Dia ada dua pertemuan hari ini. Satu antara Tan Sri Muhyiddin dengan penyokong-penyokong Barisan Nasional, dan satu lagi antara Tan Sri Muhyiddin dengan pemimpin daripada Barisan Nasional dan kumpulan pembangkang. Sementara satu lagi ada dijalankan oleh Datuk Tengku Zafrul, itu Menteri Kewangan di Kementerian Kewangan. Ada dua berbeza tapi matlamatnya sama. Matlamat tidak lain tak bukan adalah matlamat nak minta nyawa. Minta nyawa hayat politik untuk Tan Sri Muhyiddin, untuk Azmin Ali, untuk Hamzah Zainuddin, sebab demi untuk menyelamatkan hayat politiknya. Kononnya dengan cerita saya, perkara ini kita tuntut supaya mesti pihak kerajaan kena membuat kenyataan. Mesti membuat kenyataan bahawa dalam laman web Saudara Zaharin Sang Kelembai dah keluar tadi, dan beberapa web yang lain juga disebut, iaitu Tan Sri Muhyiddin telah dikatakan bakal mewujudkan CSA. CSA iaitu Confidence and Supply Agreement, iaitu perjanjian keyakinan dan pemberian dengan pembangkang sebagai upah, sebagai menyelamatkan hayat politiknya. Bagi saya ini tidak satu benda yang tidak beretika. Ini tidak beretika kerana perlu apa dibuat satu perjanjian antara kerajaan dengan pembangkang. Dia kekal sebagai pembangkang, biarlah. Kita lihat di Singapura misalnya. Okey, pembangkang ada. Kerajaan tidak apa nak mengadakan satu perjanjian bertulis. Boleh itu, boleh. Pembangkang kekal dengan kepembangkangannya. Sepatutnya pembangkang kekal dengan kepembangkangannya. Jangan kita kacau mereka. Kerana mereka adalah untuk check and balance. Tapi apabila ada CSA, apabila ada perjanjian Confidence and Supply Agreement antara pembangkang, dilihat sebagai usaha nak menyelamatkan hayat politik untuk melanjutkan usianya sebagai Perdana Menteri. Sedangkan rakyat tengah terterak lah ni. Rakyat menanti besok dengan penuh harapan. Buatlah survey manapun, adalah referendum manapun. Wahidah Zakra, CSA itu bukan macam rasuah. Ini boleh dianggap sebagai rasuah politik. Dia untuk menyambung hayat. Ini membuatkan rakyat bertambah dendam lagi. Kenapa harus diwujudkan dendam rakyat pada kerajaan? Pimpinan kerajaan perlu telus. Kalau dah tak ada lagi sokongan, tak perlu tunggu. Belah. Saya dah cakap berkali-kali. Ada maruah lah. Jadi tidak diusahakan lagi, diwujudkan CSA pula dengan pembangkang. Dengar kabarnya, ada habuan pula untuk parti ni ahli-ahli pembangkang ni, seramai 99 orang. Daripada parti PKR, parti PKR dan DAP katanya. Jadi PKR dengan DAP tak boleh percaya lah. Jadi Saudara Azim Adam, politik semua sama, memang sama. Bagi saya, mereka langsung tidak ada maruah sebagai orang politik. Yang penting perut mereka. Kabarnya melibatkan wang rakyat. Hampir 300 juta ringgit. Ada imbuhan. Dia perlu apa nak dibeli? Kalau kamu yakin dengan kamu punya katanya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pastikan bahawa bajet yang akan dibentangkan pada hari bulan ini akan diluluskan. Kalau kamu benar-benar ikhlas, jujur, mahu untuk mewujudkan bajet atau belanjawan untuk rakyat, tentulah pembangkang tak berani nak bangkang. Apatah lagi Dunia Maulid Tuan Agong dah bertitah. Jangan diganggukan pangkang ini bajet ini. Kalau bajet itu untuk rakyat. Tapi kalau bajet itu untuk mendera rakyat, wajib kamu bangkang. Jadi kalau kadang begitu, kalau betul-betul Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Tengku Zafrul mempunyai keyakinan bajet dia adalah bajet yang terbaik, apa perlu ada rasuah politik? Perlu apa ada CSA? Saya tak tahulah. Ini kita sudah masuk dalam suasana seniori politik yang penuh dengan kebangangan. Bukan kebangkangan, kebangangan. Dah jadi bangang. Jadi rakyat nak dibangangkan oleh mereka. Jadi kita dengar, apa hal ni? Sebab Tengku Zafrul tadi dia berjumpa dengan pimpinan Pakatan Harapan. Iaitu Tengku Zafrul diberitakan, ini ada laporan juga. Kabarnya ada sokongan pimpinan pembangkang. Kenapa begitu?
Kalau dia benar-benar mau membentangkan belanjawan untuk rakyat dan untuk keselesaan rakyat, tak perlu ada tawar-menawar. Agung sendiri dah berkali-kali bertitah, jangan sampai bajet tergendala. Dan tak mungkin pembangkang ini akan protes bajet pendek ini. Tetapi kalau untuk perlu diperbaiki, apakah tak boleh diperbaiki? Ini keadaannya. Saya Tan Sri Muhyiddin pada awalnya lagi statement jawatan PM bukan jawatan yang dimimpikannya. Tapi sekarang nampaknya Sri Muhyiddin sukar nak melepaskan jawatan yang bertinya dia bercakap saja. Bercakap saja. Tak, sekarang di dalam bajet apakah ada moratorium? Apakah tentang isu EPF dan sebagainya? Mungkin tak ada. Jadi takut ini akan diambil kesempatan oleh pembangkang, maka pembangkang pula. Tak apalah. Kalau bahawa ini untuk rakyat mungkin berbilion. Pembangkang ni kalau setakat 300 juta chicken feed. Ini berlaku sebagai satu benda yang tidak baik. Tak boleh. Sebab waktu pertemuan itu, PKR diwakili oleh 4 pemimpinnya. Itu Siswa Agung dia, Datuk Seri Saifuddin Nasution, Ketua Siswa Pengelola, Nek Nazmi, Nek Ahmad, Ketua Angkat Muda Keadilan, Akmal Nasrullah, itu ni Ahli Parlimen Johor, serta Ahli Parlimen Subang, Wong Cheng. 4 orang daripada Keadilan. Amanah diwakili oleh Datuk Mat Sabu dan pengarah sajinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, mantan Menteri Kesihatan yang bangang. Sementara itu Siswa Agung DAP Lim Kit Siang, Lim Guan Eng bersama dengan Tony Puah, Dr. Ong Kian Meng serta Liu Chin Tong. Pertemuan itu saya rasa macam pertemuan Pakatan Harapan balik lah. Sebab itulah Datuk Seri Zahid tadi memang dia tidak happy. Memang dia melihat seolah-olah sudah kembali balik kerajaan Pakatan Harapan. Akhirnya zaman Tan Sri Muhyiddin dah lupa tertubuhnya kerajaan PN atas sokongan kuat UMNO. BN jelas sebenarnya tak aman, lepaskan jawatan dan penasihatnya adalah Mahathir. Nampak sekarang ni sudah ada percaturan seolah-olah sekarang ni PBM nak kembali kepada keadilan dan DAP. This is the story now. Terjemah sekarang ni. Saya tengok apa hal ni? Kerana dia tahu UMNO tidak bersama. Memang niat dia memang nak bunuh UMNO. Dan dia melihat bahawa sekarang ni, dia sendiri sedar bahawa populariti UMNO sekarang sedang meningkat. Rakyat sudah kembali menyokong UMNO Barisan Nasional. Kerana terbukti apa yang mereka lakukan selama ini adalah satu benda yang tidak baik. Satu benda yang tak betul. Cakap tak suka bikin. Satu pembohongan politik. Jadi, ini keadaannya. Bercakap sana, bercakap sini. Akhirnya berlaku. Saya tidak nampak besok akan ada usul tak percaya kalau macam tu. Kalau pembangkang dah kena beli. Kalau keadaan begitu, kita nak tanya pada Tan Sri Anwar Musa, nak tanya pada Anwar Ibrahim. Di mana letaknya kesetiaan anda? I'll fight for the cause of rakyat. Macam mana dengan orang dapat 3 juta peruntukan? Okey. Cik. Cerita Abim Mazin, Tan Sri Muhyiddin banyak tolong rakyat. Tolonglah tu. Tolong rakyat untuk pada kelongkang atau parit. Ini keadaannya saya terkejut. Sebab dapatan saya tadi bahawa keadaan ini amat mengecewakan dan tambah-tambah lagi saya pun tak faham. Kerana jelas selama ini kebergantungan Tan Sri Muhyiddin kepada Pak Uban dengan semurid adalah merupakan satu kelemahan yang terbesar. Dan dia Muhyiddin pun tak pernah terfikir kedua-duanya merupakan pengkhianat kepada parti mereka. Semurid pengkhianat kepada Parti Keadilan. Hamzah pengkhianat kepada UMNO. Dan saya heran pula macam mana pula Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh terima. Ini orang kata I cannot brain. Dah jadi macam lagu betul politik hari ni. Samsul Rahman, PS tak sebodoh tu Datuk. Saya tak tahu. Tapi kalau adanya CSA tu, satu perjanjian antara kerajaan dengan parti pembangkang, itulah jadinya. Dan sebenarnya dia kena ingat, dia kena tahu, dia kena sedar diri lah. Bahawa rakyat semakin membenci
Kau gelarlah abah ke, tok abah ke, pak abah ke, abang long, abang ngah ke, orang dah meluat. Contohnya macam semalam. Semalam dia muncul di kaca TV. Orang rakyat tertunggu. Sebab waktu itu, cadangan daripada Datuk Seri Najib Tun Razak agar rakyat dapat ambil keluarkan duit daripada EPF-nya. Duit daripada wang simpanan pekerjanya. Tak banyak pun untuk 10,000. Tak boleh. Siapa tu? Ni. Macam mana Saudara Ibrahim Haji mengatakan UMNO perompak duit rakyat bila masa kita merompak? Sekarang ni kerajaan memimpin dah 22 bulan, masuk 7 dah dekat 3 tahun dah. Aduh, seram mewah tersungkurlah PM sekarang. Rakyat makin susah. Kalut bil sokongan saja. Barang bertambah naik. Maksud sebelum bergabung dengan PBM kerana pemikir UMNO, trust, percaya sangat. Sebab itulah saya dah beritahu dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Trust nobody in politics. Tak percaya juga. Hari ini terbukti. Tapi kabarnya dalam meeting yang kedua, Datuk Zahid dia mengirimkan wakil dia. Saya rasa dia kecewa dengan tindakan beli-membeli ni. Memang pun Acai Ibn Tayal PH menipu hancing. Dan percayalah, musim mengencingkan rakyat sedang berjalan lagi. Kalau besok usul tak percaya tidak boleh dibawa di parlimen. Rakyat semakin benci sekarang ni. Apa yang dibuatnya oleh Abakau ni pun semua menyusahkan rakyat. Dan kita semakin hilang keyakinan. Tambah-tambah lagi apabila wujudnya episod sama menyaman. Kononnya ada lawyer yang ditaja untuk menyaman Tuan Agong. Rakyat bertambah benci. Sabda Syam. Apa ni? Ini semuanya UMNO punya kerja. Saya tak tahu ini bukan soal UMNO punya kerja. Saudara Anwar Muhammad yang Mulia Tengku Razali pasti kecewa apabila nasihat beliau langsung tak dirau oleh pemimpin UMNO. Saya rasa saya bersetuju. Tentulah beliau amat kecewa. Sebab ternyata bukan rakyat didahulukan. Ini politik apa ni? Dan saya tidak dengar apa pun dari daripada PAS nak bangkang ke tidak ke. Dan Tan Sri Muhyiddin ni tak perlu jumpa PAS pun. Dia cuma tangkap wakil-wakil parlimen daripada UMNO. Dan juga dengan Parti Keadilan dan DAP. Jadi dalam keadaan begini, siapa nak disalahkan? Tengoklah. Dia tindakan mereka tu, kita UMNO mempertahankan Raja-Raja Melayu. Jadi kalau benar ini terlaksana juga keputusan tindakan menyaman Agong itu, ini merupakan satu tindakan yang cukup kurang sopan. Tapi apa kenyataan pemimpin kerajaan? Tak ada seorang pun menegur. Saya herannya pemimpin UMNO pun tak ada bercakap. Ini masalahnya kita pula yang bersuarakan. Hari ini cuba saya tengok penghinaan kerajaan Perancis terhadap Nabi Muhammad SAW di Padang Sepi. Kerajaan Malaysia diam. Dan kerajaan pimpinan Sri Muhyiddin diam. Sebenarnya terus terang saya katakan, keyakinan rakyat terhadap UMNO Barisan Nasional kian meningkat. Cuma pemain-pemain dalam UMNO ni kena meneruskanlah beramanah. Jadi dekat sekarang ni tak apalah kalau dia dah baik dengan DAP, dia baik dengan PKR, teruskanlah. Dan kita harus menjadi pemakai yang baik. Jadi sebab itu kata, kalau Tengku dia kata tarik sokongan, tariklah. Dia sekarang ni, dia seolah-olah seperti sedang membeli tiket kelas pertama. Dia Perdana Menteri sedang membeli tiket untuk berada terus di anjung kuasa si Perdana. Sebab penolakan tuntutan Datuk Seri Najib bersama dengan Datuk Seri Zahid yang meminta agar isu kumpulan wang simpanan pekerja EPF ni langsung tidak ditangani. Dia buat dek aja. Tak dengar. Tadi perbincangan ni tak ada pun. Tak bincang pun. Itu yang membuatkan Datuk Zahid kecewa yang amat sangat. Rakyat tengah lapar, rakyat tengah susah, langsung dia tak fikir. Apa yang ada adalah satu untuk peruntukan, katanya lah 3 juta satu wakil rakyat daripada DAP PKR. Dan kalau ini benar, Tengku Zafrul kena buat kenyataan terbuka.
Kita menuntut Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan. Kena mengemukakan apa tuntutan mereka. Jadi kalau begitu, artinya bajet tak boleh dibentangkan pada akhir bulan. Mesti ada pembetulan dan sebagainya. Saudara Nasrul Hassan, PAS diam 1000 bahasa. Dia kata luah mati mak. Saya tak nak komen lah. Sebab ialah PAS berada dalam Perikatan Nasional. Jangan duk perasan lah, tak ada orang nak UMNO dah. Tak apa, Saudara Mat Razali. Kita tengok nantilah. Jadi petanda Muhyiddin akan kembali pada PH. Jadi semua mati pucuk. Memang saya rasa begitulah. Jadi pendapat aku ni, perangan rapi dari awal untuk pecah belah Kamar Pekat Nasional saja. Jika mereka tak buat dari sekarang, pihak Imran mereka akan bungkus. Saudara, diksi-diksi pemecahan, pecah belah terhadap parti terhadap Kesatuan Muafakat Nasional sedang berjalan. Kalau kita tidak berhati-hati di peringkat bawah akar umbi, kita ikut saja walak dengan pemimpin, maka besar kemungkinan kita juga akan tenggelam. Dan mereka dengan rakusnya akan menggunakan segala peruntukan, segala apa yang ada di tangan mereka. Sebab itu saya kadang ini saya menyalahkan Tan Sri Anwar Musa. Orang yang pertama yang menyokong kuat Kerajaan Perikatan Nasional ialah Tan Sri Anwar Musa, yang mempengaruhi supaya kita menyokong. Sebab itu apa saja yang dibuat Tan Sri Muhyiddin, orang pertama jadi panglima masa depannya adalah Tan Sri Anwar Musa. Tapi orang yang menjadi agen dalam itu yang mempengaruhi ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, daripada UMNO adalah Hishamuddin Tun Sin On. Itu jelas. Ngelahas waktu bila kita kalah apa semua tu, dan mula awal peringkat awal dia pergi jumpa dengan Datuk Yaakob Khan di Sabah. Minta supaya ahli UMNO pindah pergi ke Dani. Yang bertahan, yang tak nak masuk adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab tu walaupun diugut oleh Dr. Mahathir, dia minta, ini pengakuan Dr. Mahathir minggu lepas dalam surat khabar dalam berita harian. Dia kata benar, saya jumpa dengan Zahid, saya minta supaya beliau membawa masuk ahli-ahli UMNO menyertai Pakatan Harapan. Saya minta supaya ahli-ahli UMNO menyertai Bersatu. Dia kedegilan Dr. Zahid, kesannya dia dihadapkan ke mahkamah. Ini saya katakan pembicaraan terpilih. Itu keadaannya. Saudara Mat Rizwan Jamil, susah sangat kira 10% dari simpanan lebih mudah. Siapa yang sikit dapat sikit, siapa yang lebih 100k pun dapat 10k. Nah, ini masalahnya bukan soal 10%. Ini masalah rakyat tengah lapar. Semalam saya dah katakan, kenapa harus pemimpin bermain, berpesta di gigi air mata rakyat? Kenapa rakyat menjadi taruhan mereka? Kenapa rakyat perlu dijeruk hati dan perasaan mereka? Apakah mereka tidak ada simpati pada rakyat? Bila kamu memerlukan sokongan, kamu datang menjumpa rakyat. Bila kamu dapat saja kuasa, kamu cuba melupakan rakyat. Kamu ni pemimpin jenis apa? Kamu ni jenis manusia apa? Bagi saya, orang macam ni orang tak tahu diuntung. Jadi mereka yang bersekongkol dengan orang begini juga orang yang sama. Dan sekarang ni sepatutnya macam ni 2 minggu lepas saya dah cakap, Tan Sri Muhyiddin berada di hujung. Dah, actually the end. Besok tu sepatutnya is the day of the end of Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang tiba-tiba hari ini punya perbincangan. Ini saya je terpempan bila dengar. Bahawa katanya nak diwujudkan satu perjanjian CSA antara kerajaan dengan pemangkang. Kalau benda itu benar berlaku, artinya kerajaan membeli pemangkang. Dan ini tidak pernah berlaku dalam mana-mana negara yang mengamalkan demokrasi. Dalam mana-mana negara. Jadi kalau ini diketahui oleh negara luar, mana tak muka bertambah, hilang keyakinan negara luar untuk melabur dalam Malaysia. Ini mereka akan mengatakan Malaysia is the most corrupted government, even to the opposition. Malahan pada pembangkang pun mereka cuba untuk memberi rasuah politik. Saya mendapat berita ini yang cukup tidak menyenangkan. Sebenarnya saya nak mengupah lagi sebab hari ini selain daripada itu Markos Tangau ada buat usulnya di Sabah.
Kerana di Sabah hari ini, Mas Ketua Tangau ada nak mengusul supaya kerajaan hari ini kehadiran pendatang-pendatang yang mendapat ini Datuk Seri Panglima Madius Tangau daripada Tuaran. Dia akan mencadangkan menyedari hakikat bahawa isu pemberian kewarganegaraan kepada pendatang tanpa izin parti adalah keprihatinan dan isu utama bagi orang-orang asal Sabah ketika ini dan akan datang. Orang Sabah tengah memberontak. Sebab kalau ikutkan sekarang ni, kalau tengok dari segi pecahan penduduk, peningkatan penduduk di Sabah memang tidak logik. Pada tahun 1970, rakyat Sabah ada 636,000. 636,431 bancian penduduk di Sabah. Tiba-tiba pada tahun 1980, dalam tempoh 10 tahun melonjak 929,299, iaitu dengan tambahan sebanyak hampir 300,000. Kemudian pada tahun 1991, 1,700,000. Hebatnya rakyat Sabah ni, kerja beranak aja. Kemudian pada tahun 2000, 2,400,000. Jadi meningkatkan sampai peningkatan sejumlah 700,000. Dah bahasannya 636,000. Naik meningkat. Dan sekarang ini di Sabah sudah ada 3.3 juta. Daripada peningkatan yang begitu ketara, berbeza dengan Sarawak. Sarawak dia 1970, 976,000. Jadi 1980, 1.2 juta. Dan 1991, 1.6 juta. Pada tahun 2000, 2.01 juta. Lepas tu 205, 2.3 juta. Jadi peningkatan okey lah. 200,000, 300,000. Ini melonjak hampir sejuta. Mesti ada sesuatu yang tak kena. Dan benda itu berlaku. Masih berlaku sampai sekarang. Jadi Marcos Tangau meminta supaya kerajaan memikirkan bagaimana nak menangani masalah ini pendatang asing yang mendapat warga negara. Jadi mereka yang terlibat adalah melakukan treason, melakukan khianat pada negara kita. Jadi di saat mereka nak membincangkan benda ini, yang saya pun nak bincangkan benda ini, tiba-tiba saya mendapat satu berita yang begini yang membuatkan saya cukup tidak senang. Memanglah pada mulanya saya dapat tahu, rupanya tak betul lah berita saya tu. Katanya pada mulanya Dr. Zahid ada berbincang dengan Muhyiddin, berhubung dengan isu usul tak percaya. Tapi Datuk Zahid katanya menghadiri mesyuarat seterusnya. Tapi rupanya saya dipahamkan, dia beritahu akhirnya dia kecewa dengan tindakan begitu, maka dia tak hadir pada mesyuarat ni kemudian. Walaupun Azmin Ali waktu tu kelang kabut cari mana Dr. Zahid, mana Dr. Zahid. So ada pegawai Dr. Zahid beritahu Dr. Zahid ada pertemuan tempat lain, dia kata. Sisa politik kemudian pun telefon kelang kabut lah. Hendakkan juga Dr. Zahid hadir dalam pertemuan itu, nak menunjukkan seolah UMNO bersetuju. Jadi akhirnya tidak lagi, hanya Datuk Seri Saidan Kasim saja. Tapi ini sekarang terpulang kepada pembangkang. Sejauh mana Datuk Seri Anwar Ibrahim, sejauh mana ini Lim Guat Eng yang benar-benar kononnya jitu semangatnya mau bawa usul ini tak percaya. Soal bajet soal lain. Kalau mereka nak uruskan bajet, nak dulukan bajet, semua nak bajet. Tapi kalaulah, bagaimana saya katakan tadi, kalaulah kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin begitu berkeyakinan bajet yang dibentangkan pada Nanggulah itu benar-benar bajet berjiwa rakyat, benar-benar bajet yang memberi keselesaan pada rakyat, benar-benar bajet yang semata-mata tidak lain tidak bukan adalah untuk memerangi COVID-19. Matlamat 3 tumpuan. COVID-19, bajet untuk rakyat dan keselesaan rakyat. Kalau dia yakin benda begitu, perlu apa nak adanya macam rasuah politik dengan parti pembangkang? Kalau pembangkang tak bersetuju, kalau bajet seperti itu, mereka juga akan dihukum oleh rakyat. Tapi tentu ada sesuatu. So Datuk explain dengannya dah pada tu. PH akan hentam nanti dalam parlimen untuk undi tak percaya. Saya tak tahu. Tapi kalau ada CSA tu, getinya tak ada usul tak percaya. Itulah solusi Syamil tadi. Hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Kemudian lenyap. Ayah cik.
Orang macam kau memang kaki makan tai DAP ya jadi pada gula Rosel. Saya beginilah, saya minta ayah cik, memanglah kita marah. Saya tengok tadi yang timbul macam-macam, makin hamon dalam saya punya apa ruangan ini. Bagi saya, kadang-kadang orang begini tak payah kita layan lah. Nak layan buat apa ya cik? Orang mereka ni makan. Mereka ni makan di tapak tangan. Bagi mereka tu duit dia tak peduli, halal haram. Saudara Tiga Abdul lah, betul lah. Orang macam ni suruh dia pergi tengok gegar berganza lah. Jadi memanglah saudara Mahdi Hashim, kita tak sabar nak ikuti persidangan Dewan Rakyat kali. Saya juga memang begitu eager, memang begitu menanti hari besok. Tapi kalau ini keadaan natijahnya, saya dapat kiriman begini, apa nak jadi? Sebab macam saya katakan, ada sesi minta nyawa. Kerana nak dapat nyawa hayat politiknya, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin bersedia mewujudkan CSA, Confidence and Supply Agreement. Satu benda yang perlu ditentang, rakyat perlu bangkit. Kalau ini dipersetujui oleh pembangkang, so akan datang, pembangkang pun kita kambuskan. Tak guna mereka ni. Cakap aja berdegar-degar. So Saudara Zuizat, lagi duit dah banyak, dia akan minta buang kes di mahkamah. Lee Goh Eng. Itu memang tuntutan mereka lah, Lee Goh Eng tu. Masalah sekarang ni, nak menggunakan duit itu daripada duit rakyat. Kalau jumlah yang kata 3 juta satu orang, jumlah hampir 300 juta, kenapa tidak uang itu diberi pada rakyat? Rakyat tengah menderita. Apakah uang itu sampai pada pembangkang? Itu akan sampai pada rakyat? Belum pasti. Dia don't care. Mereka lah pembangkang. Mereka pembangkang, okay, give me 3 million. Okay, good. Sesuai lah untuk pilihan yang akan datang. Jadi, pendeknya akal pimpinan hari ini. Kalau you betul-betul berani, kalau you betul-betul nak jantan, kalau you betul-betul ada sokongan, kalau kamu yakin rakyat bersama kamu, kalau kamu yakin kamu Perdana Menteri yang baik, kalau kamu yakin bahawa apa ini pentadbiran kamu the best, apa nak takut? Waktu Pak Lah dulu tak ada tutup majoriti, dia sanggup ke depan masuk dalam parlimen, tak ada pula nak rasuah apa. Waktu Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Najib, walaupun dimaki, dihamun, tapi dia bentangkan bajet dengan berani. Tak ada pula nak berjumpa, nak buat engagement dengan pembangkang terlebih dahulu. Ini apa benda ni? Ramli Abu Sama, CSA tu gimmick je. PH tak percaya dah pada pengkhianat. Kita tunggu parlimen. Kita mengharapkan. Tapi kalau ditandatangan, itu apa yang dicapai. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidi tak masuk mesyuarat tu. Azmin Ali kalang kabut nak cari. So cari dengan pegawai Seri Zahid apa semua. Saya diberitahu. Tapi Datuk Zahid dia pergi jumpa orang lain lah. Tunggu aja 6 November ini pembentangan bajet ada lulus ke tidak. Saudara Nurdin Amir, saya dah katakan bajet ini bajet kerajaan. Bajet kerajaan wajib dulukan, tetapi tindak tanduk Perdana Menteri bertemu dengan pimpinan-pimpinan daripada parti-parti pembangkang dan sebagainya dan menawarkan adanya CSA, Confidence and Supply Agreement ini adalah sesuatu yang di luar budaya, di luar daripada jangkaan seorang ahli politik. Tak ada parti politik di dunia ini akan buat begitu. Tidak ada. Bukalah mana-mana sejarah pun. Waima parti-parti komunis pun tak buat begitu. Apatah lagi parti-parti yang mengamalkan demokrasi secara total. Pergilah ke Norway, pergilah ke England. Bagilah ke Amerika. Tak ada. Sebagai Perdana Menteri, dia mesti yakin pada negeri dia. Dan dia mesti yakin bajet yang nak dibentangkan. Sebab bajet ini mencerminkan isi hati pimpinan kerajaan you. Jadi ini yang saya nak jelaskan, bahawa dalam keadaan sekarang Perdana Menteri dan kerajaan yang dipimpin, kerajaan yang Perdana Agong, dia hanya sekadar ketua eksekutif. Dia hanya sebagai ketua eksekutif. Sebab itu saya kata eksekutif, legislatif dan judiciary. Dia sekadar ketua eksekutif pada kerajaan Malaysia. Tapi dia nak buat sesuatu benda. Jadi kan ada pembangkang, cuba dibeli hati pembangkang, dibeli jiwa pembangkang dengan adanya CSA. Bila adanya CSA begitu, tentulah mereka tidak lain tak bukan matlamatnya adalah untuk mendapatkan sokongan. Itu mesti rancangan Azmin dan Hamzah. Memang betul lah, memang itu rancangan mereka. Sebab dari awal lagi penubuhan kerajaan Pakatan Nasional ini,
Di belakangnya adalah Azman Ali dan Hamzah. Hamzah adalah kumpulan yang mengkhianati UMNO. Azman Ali adalah kumpulan yang mengkhianati Parti Keadilan. Yang menjadi permasalahan yang saya tak boleh nak brain. Ini ayatnya. I cannot brain. Yang saya tak boleh memikirkan macam mana Anwar Ibrahim boleh terperangkap dan bersetuju. Sebab dia dikhianati oleh Azman Ali. Kalau dia bersetuju, jadi dia nak tahan benda begini kerana kononnya Datuk Tun Dr. Mahathir ada pengikut lain yang akan menentang dia. Bila Dr. Mazli bawa usul begini dan sebagainya, dia nak menyelamatkan diri. Tapi saya rasa CSA ni mungkin tidak akan berjaya. Sebab belum ditandatangani. Ini adalah tawaran yang dikemukakan. Yang ini tidak menyenangkan hati Presiden UMNO. Presiden UMNO kata kami parti yang tidak boleh dibeli. We are the party, kita bagi sokong dengan ikhlas. Kita nak menyelamatkan kamu. Kita nak menyelamatkan kerajaan. Bukan kami nak tengok kerajaan yang penuh dengan rasuah. Itu pegangan Presiden UMNO. Sebab itu dia tak masuk atas meeting tadi. Pujuk macam mana pun dia ada buat hal dia lah. Masalah sekarang ni, dia UMNO merasakan tak patut. Sebab itu kita dah siap sedia. Pimpinan kelab penyokong kerajaan adalah kelab penyokong Barisan Nasional Datuk Seri Najib. Dah ready. Dah Anwar Musa pula buat kenyataan yang mengelirukan. Nah, ini gambaran yang saya nak jelaskan pada pendengar-pendengar semua bahawa seandainya kerajaan mewujudkan CSA dengan pembangkang, pertama-tama sekali saya katakan ini merupakan rasuah politik yang taraf kelas paling hina. Paling hina. Sebagai pencatur politik, you tak sepatutnya mewujudkan CSA dengan pihak pembangkang. Nak perlu pada agreement. Memang tugas pembangkang membangkang. Kamu nak beli pembangkang. Yang kedua, kalau kamu yakin bahawa bajet yang kamu nak bentang ini bajet yang terbaik, tentulah akan disokong. Kalau pembangkang tak sokong, pembangkang je penyakit. Jadi kalau ini berlaku, yang ketiga, apakah peranan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kononnya selama ini demi rakyat, saya rela masuk jail, saya rela ke penjara. Tengok 3 juta, selesai masalah. Saya minta maaf. Dalam keadaan begini, saya hilang secara total penghormatan saya pada Anwar Ibrahim. Mungkin kena ugut. Kena ugut kalau tak sokong ni. CSA ni, CSA confident and supply agreement ni. Yakin dan pemberian supply. Jadi, hilanglah penghormatan saya. Tidak. Percayalah saudara. Ini Anwar Ibrahim. Mereka itu sekarang cecak mengkaum. Takkan 3 juta dia boleh kamu sokong. Bagaimana dengan Saifuddin Nasution? Bagaimana dengan Samsul Iskandar? Oh, kita pahlawan Melaka. Tengok 3 juta dah kelabu bumi mata. Bagaimana dengan Gobind Singh Diok? Daripada parti DAP. We in the DAP, we fight for the rakyat. Rakyat apa benda macam ni? Sepatutnya tak payah terima lah. Sepatutnya kalau betul ada cadangan daripada Tan Sri Muhyiddin untuk mewujudkan confident and supply agreement ni, sorry, if you give a good budget, we will support. That's what Tuanku minta. But if you give a hopeless budget, we will fight. Kita adalah pejuang rakyat. Kalau benar-benar kamu menjadi seorang pembangkang yang nak berjuang untuk rakyat, sepatutnya begitulah. Takkan dengan selepas berjumpa dengan Tengku Zafrul, pemerintahan pembangkang ni adalah minta begini 1, 2, 3, 4. Syed Saddiq lah kononnya minta 1, 2, 3, 4. Akan ditimbangkan, kata Tengku Zafrul. Kalau dia timbangkan, dia nak mahu perbetulan. Mana dia masa nak mari lagi? Where is the logic? Di mana logiknya bajet yang di-prepare 3-4 bulan dulu nak dipindah sekarang? Nak pindah-pindah masa persidangan lah. Sebab itu saya kata masa persidangan parlimen nanti, perbahasan bajet, pindahlah waktu itu. Bukan ditolak. Ditolak untuk dipindah semula. Tak ada mana pun, tak ada orang ahli politik yang bengong nak menolak bajet. Sebab tak ada bajet, tak adalah kerajaan akan datang. Jadi mereka lah sebahagian daripada kerajaan. Ahli parlimen pun nak tunggu juga gaji ahli parlimen. Dia punya allowance wakil rakyat apa semua pun. Kalau tak ada bajet, tak dapat. Bajet impossible, akan ditolak. Tetapi bajet itu perlu pindahan. Bajet ini perlu dikaji semula. Itu saja. Sama masalahnya kenapa yang saya katakan dalam minggu lepas, kenapa Tan Sri Muhyiddin mewujudkan hari pembentangan bajet pada bulan November. Waktu begitu terdekat sangat.
Sepatutnya bulan 10. Kerana bajet ini perlu dibincangkan, perlu dihalusi. Kalau dibuat bulan Oktober, kemudian Oktober, lepas itu datang November. Dalam masa 2 bulan ini diperhalusi, tolak naik apa semua, baru bawa ke ini apa depan agung sign, selesai masalah. Kenapa ditunggu sampai 6 November? Kenapa? Mesti ada helah. So dalam saat elah kamu mentangkan bajet begini, kamu wujudkan pula kononnya ada CSA, Confidence and Supply Agreement. Helah apa ni? Jadi kamu mencaturkan politik jenis apa? What type of politician you are? Jadi kamu kena ingat. Jadi sebab itu saya berkeyakinan Datuk Seri Zahid dia tak mau lagi sokong kalau ni. Dia give up lah orang macam ni. Memang pun saya dah kata Tan Sri Muhyiddin satu orang yang tidak ada berterima kasih. Matlamat dia tak lain tak bukan nak bunuh UMNO saja. Kenapalah PAS membisu? Ini persoalan yang saya masih lagi I cannot bring. Sebab PAS wakil dia Takiuddin. Takiuddin dengan Atakiri kan. Ini kumpulan-kumpulan mereka Republika bersama dengan Tan Sri Onor Musa. Bagi dia orang lain tak ada. Saya minta maaf lah warga PAS. Bukan saya mencaca ia punya pimpinan. Tapi kalau ini keadaan kenapa membisu seribu bahasa? Saya yakin tadi. Saya berkeyakinan tadi. Besar kemungkinan dia keluar daripada dia tak menghadiri pertemuan selanjutnya yang dianjurkan oleh Tan Sri. Datuk Zahid berjumpa dengan Presiden PAS Tuan Guru Rajadi. Saya berkeyakinan begitulah. Now, ini masalah lagi. Ini saya heran. Saya pun pelik mikir. Kalaulah benar tuntutan DAP, permintaan, lepas itu adanya upahan 3 juta dan sebagainya pada DAP, apa jadi dengan parti Sarawak, Parti Rakyat Sarawak, PRS. Di Sarawak dia ada lebih kurang dalam, tak silap saya, dalam 22 kursi DPS, Gabungan Parti Sarawak. 22, 9 ada DAP. Dia 7 DAP dan 2 ini bebas. Tentulah Abang Johari akan mengamuk. Kalau kerana DAP setuju, sebab dia memang musuh ketat di Sarawak tu. Jadi apakah Tan Sri Muhyiddin melayan kehendak DAP, meminggirkan GPS? Ini masalah. Jadi PAS tak fikir ke semua tu. Patutnya, sebab itu saya kata perlu diperhalusi. Jangan sempurungan. Aziz Nawar PAS walak kepada pemimpin. Ini yang saya katakan. Saya tak mau nak mempertikaikan. Begitu cara politik dia orang. Okey, jangan kita cerca mereka, jangan kita marah dengan mereka. So masing-masing ada way of thinking, cara mereka. Cuma yang kita herankan apabila adanya CSA, Confidence and Supply Agreement ini yang mau diwujudkan. Jadi apakah PAS berdiam diri? Selalunya PAS mesti menyokong mana-mana siapa. Ni Cik Man tanya pada dia. Dia tanya ke CSA itu berlaku sebaliknya. Saya tak tahu. Kalau Datuk berlakon drama Datuk apa tajuk sesuai. Moga kepahaman itu bisa diartikan dan mereka pemakan sedar. Iswan Mirza, drama apa benda ini? Drama manusia, drama insan-insan yang kalau tajuk bagainya musim melelong rakyat. Rakyat dilelong lah, kepercayaan rakyat dilelong. Mas segelintir PAS dah mula gila kuasa dan pangkat. Saya harap warga PAS sedar. Warga PAS lebih sedar dan dapat melihat pimpinan mereka. Saya setuju dengan macam contoh pemimpin daripada ahli parlimen daripada PAS. Sebenarnya saya nak ulas ini pimpinan. Saya dah ready dan nak ulas tapi dia terima terus marah. Jadi saya nak ulas sebenarnya satu daripada pimpinan Najmi Faiz daripada Kuala Terengganu, ahli parlimen, ketua pemuda, eksekutif pemuda, dan satu lagi mana tadi tu. Cukup baik dia punya tulisan. Fokus bela kebajikan. Ini daripada permintaan daripada ini mana dia ni? Daripada Abdul Latif Abdul Rahman, ahli parlimen Kuala Krai. Dia menyatakan dengan jelas. Saya nak ulas mungkin malam esok lah. Saya ingat kita mengulas lepas ni. Dia kena bajet untuk rakyat dan negara.
cantik tulisannya. Tapi dia tak buang apa-apa jawatan pun. Jadi orang baik begitu selalunya. Tak tahulah saya dalam PAS ni pun satu hal juga yang pemikiran yang begitu pernas, yang hebat macam tu selalunya dipinggirkan. Dan bagi saya melihat Azmi Ahmad, Datuk harga barang mahal. Saya dah tak mampu untuk menyuarakan benda ni kalau kedangkalan menteri yang ada. Menteri sekarang ini Natalinggi daripada Sarawak adalah menteri yang bertanggungjawab, yang menjaga hal ehwal harga pengguna. Saya dah bercakap dengan Wabi Rosul Wahid, iaitu ahli Parlimen Kuala Ulu Terengganu. Beliau adalah timbalan menteri. Saya cakap, Wabi, you kena ingat, jangan meletakkan sangat pada menteri. Tapi tentu you tahu-tahulah, saya timbalan menteri aja. No, barang bertambah naik. Sebab itu saya kata sekarang ni kerajaan kena memberhentikan, sudah cukup-cukuplah penguasaan mereka yang berada di pihak pembekal ataupun ini kapitalis ni. Jadi mereka yang diberi AP untuk import gula misalnya, diberi pada Robocop. Bila kat lagi susah ada Robocop nak bagi hadiah? Tak ada. Ada nak bagi kita terima? Tak ada. Malahan dia menekan lagi. Robocop ada apa saya baca, dia dengan Anara Krishnan, kalau tak nak dia akan tarik, kata. Kalau dia tak bagi pengurusan cukai dan sebagainya. Dalam keadaan kita tersepit ni pun mereka masih lagi menekan. Jadi sudah sampai waktunya kerajaan memikirkan, cukup-cukuplah kita memberi kekayaan kepada mereka yang dia merupakan orang-orang kapitalis. Jadi import gula, import beras, import tepung, import minyak sepatutnya tidak lagi ada kota. Enough is enough. Menteri Hal Ehwal dalam Perdagangan, Hal Ehwal dalam negeri, cukuplah dah. Berpuluh tahun dah kita merdeka. Kenapa mesti ada lagi pemberian kota import ataupun import permit? Perlu apa? Bagi pada rakyat. Kalau saya ada hubungan yang baik dengan kerajaan Peru ataupun negara luar daripada Brazil apa semua, mungkin boleh bawa masuk gula yang boleh diproses, bagilah permit kat saya. Tak boleh, sebab hak eksklusif pada CRR. Jadi kenapa begitu? Sedangkan waktu Shell perjanjian dengan Anglo-Dutch Company, Shell Anglo-Dutch Company, bahawa minyak di Malaysia ini, di bumi Malaysia ini, selagi ada bulan dan bintang itu kekal milik Shell. Bagaimana yang Muhammad Wali Tengku Razali merongkai akhirnya dia milik kita? Takkan tak boleh diselesaikan masalah import gula? Apa bangangannya punya menteri ini? Takkan kita boleh nak menyelesaikan masalah import beras? Hanya 4 syarikat. Bagi pada Bernas, bagi pada Syed Mokhtar. Tak ada orang lain lagi. Mereka ini adalah kapitalis yang memastikan mereka untung. Akhirnya rakyat yang terbeban. Begitu juga tepung, gandum. Jadi mereka ini menguasai tanpa rakyat sedar. Dan mereka itu menjerut hati dan perasaan rakyat. Perut rakyat bukan kita mengikat sendiri. Mereka menjerut dengan penuh kezaliman. Jadi ini yang saya marah. Jadi pimpinan kerajaan sepatutnya memikirkan soal ini. Jangan kenapa barang mahal? Barang mahal tidak lain tak bukan kerana kapitalis. Mereka akan memberi 1000 alasan. Mereka memberi 1000 alasan, tidak lain tak bukan adalah untuk menjerut kehidupan rakyat. Malam besok kita bincang lagi bila kita tengok apa berlaku di Parlimen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.